warahmatullahi wabarakatuh kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke? Sihat. Tak ada demam ke semua? Tak ada. Sihat. Apa dah makan dah? Dah. Okey, awaknya kalau dah makan ni semua dah bertenaga dah kan? Tak demam dah kan? Ngantuk. Mengantuk? Ya, okey. Mengantuk, saya izinkan kamu semua makan coklat. Makan coklat je, jangan makan benda yang lain tau. Okey. Hari ni hari apa kelas? Isnin. Isnin. Tarikh 15 hari bulan 2 2021. Okey. Masih ingat ke saya ni siapa? Nama saya nama apa? Cik Izzah. Cik Izzah. Okey. Minggu lepas kita dah belajar pasal tajuk keperluan menerah pola. Jadi minggu ni kita akan belajar tajuk baru iaitu tajuk keperluan menggunting fabrik pakaian korporat. Jadi kod NOS untuk tajuk kita hari ni apa dah kelas? TA-01-11-2-3-2012. Tajuk Keperluan menggunting fabrik pakaian korporat. Cik, keperluan menggunting fabrik pakaian. Cik awak kita tak. Okey. Betul cik. Fabrik pakaian korporat. Okey. Apa yang kamu faham tentang keperluan menggunting ni? Apa yang kamu dapat bayang bila tengok dapat tajuk macam ni? Apa yang kamu faham? Alat nak guna. Betul? Okey. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah parti-parti mesti boleh terangkan tentang menggunting fabrik pakaian korporat. menggunting Fabrik fabrik Pakaian korporat. Yang kedua, Terangkan bahan menggunting fabrik pakaian korporat. awak mana cakap tak ada semangat. Tunggu cikgu tulis. Menggunting fabrik pakaian korporat. Okey. Sebelum kita teruskan kelas kita pada hari ini, saya nak ambil kehadiran dulu. Okey, saya panggil ni sebut ya. Muhammad Zaidin. Ya, Cik. Anis Imamah. Ya cik. Fatin Azhar. Ya cik. Nur Afika. Ya cik. Semua adik. Adik. Semua adik bagus. Kamu semua ni kena jaga presentasi kehadiran ni. Sebab presentasi kehadiran kamu ni, peratus kehadiran kamu ni, dia mempengaruhi kamu untuk kamu masuk exam nanti. Kalau tak cukup peratusan ni, dia akan
membuatkan kamu tak boleh masuk exam lah. Ya. Okey. Seterusnya kita akan teruskan dengan aim kita yang pertama, iaitu terangkan peralatan mengunting fabrik pakaian korporat. Okey. Zaidin, baca maksud peralatan mengunting ni. Okey, peralatan ialah objek yang digunakan untuk membantu manusia bagi memudahkan sesuatu pekerjaan. Okey. Terima kasih Zaidin. Sama-sama. Okey. Peralatan ni dia merupakan objek yang boleh bantu kita untuk nak buat sesuatu lah. Contoh dia macam tajuk kita ni kan, meja. Kita nak buat nak gunting pola, jadi kita perlukan meja. Dia merupakan peralatan lah. Benda kita nak guna. Benda yang kita akan guna. Yang pertama ya, meja potong. Meja potong ni digunakan untuk memotong fabrik lah. Dia tak guna untuk lain, dia untuk potong fabrik saja. Lepas tu material meja potong ni besi. Selalunya tailor-tailor akan guna yang besi lah, dia tak akan guna yang plastik. Sebab apabila kita guna yang plastik, kita dalam nak memotong ni kita akan turih apa semua. Jadi kalau guna meja plastik, dia akan lekat kesan di situ. Jadi dia tak tahan lama. Okey, faham? Kalau kayu, Okey, kalau kayu pun sama, bila kita surih nanti dia akan lekat kesan di situ. Jadi kita akan guna meja besi lah. Material dia besi. Saiz permukaan meja. Saiz permukaan meja ni kalau lagi besar lagi okey. Sebab kalau meja kecil macam meja kamu pakai ni tak muat nak bentangkan. Kalau meja kecil dia akan sukar untuk kamu nak bentangkan, sebab benda ni kita nak gunakan, nak buat baju kan, baju kita akan besar. Jadi kalau kita guna meja yang kecil, jadi sukar benda tu. Lepas tu lagi satu, meja potong ni dia tahan lama, dia tak rosak. Kalau kena air pun dia tahan lama. Okey, faham? Okey. Seterusnya pemberat. Okey. Pemberat ni dia terbahagi pada dua, iaitu besi dengan kayu. Kalau besi, dia mempunyai DCM 800 gram. Kalau yang kayu 600 gram. Besi dia dapat menahan 10 helai fabrik. Kiranya 10 kepingan fabrik je lah kalau kita nak potong sekali. Jadi pemberat ni kita letak atas kain, dia tak lari lah, tapi dia boleh sampai 10 helai kain ni je, 10 helai kain fabrik ni. Kalau yang kayu, dia dapat menahan 4 kepingan fabrik saja. Dia tak boleh banyak sebab kayu dia ringan. Jadi bila kita letak kain yang banyak, dia tak dapat menampung. Kalau besi, dia berat, sebab tu dia boleh tahan banyak helai tu. Fungsi pemberat ni dia untuk menahan fabrik tu lah. Kalau kita guna fabrik yang kes satin, contoh kes satin, dia lincin. Lepas tu kita gunakan pemberat ni sebagai fungsi tak bagi kain tu jatuh daripada meja. Okey, faham? Okey, seterusnya gunting fabrik. Gunting fabrik ni dia ada dua jenis juga, iaitu keluli dengan plastik. Dia punya pemegang ni. Mata gunting tu sama je, besi kan. Tapi pemegang ni. Pemegang ni. Ni besi, ni plastik. Kat depan ni sama je ni. Sama je besi. pemegang dia kena bentuk macam tu. Dia memang bentuk macam ni sebab boleh memudahkan nak gunting. Kita masukkan okey. Gunting fabrik ni juga dia mempunyai banyak jenis saiz, iaitu 9 inci, 10 inci, 11 inci dan 12 inci. Saiz ni saiz ni ikut panjang ni. Panjang mata gunting ni. Kalau dia ada yang pendek dan dia ada yang panjang lah.
sebab dia memudahkan kita nak gunting. Lepas tu dia mencepatkan proses kita nak menggunting tu. Selalunya orang akan pakai yang panjang lah. Faham? Baik. Okey. Seterusnya jarum peniti. Jarum peniti ni dia ada dua jenis juga. Dia digunakan untuk menyemak pola. Selalunya kita nak gunting baju, kita akan guna jarum peniti ni lah untuk semak pola kita, supaya fabric tu tak lari. Jadi dia ada dua jenis, iaitu peniti mata lalat dengan jarum peniti tiada kepala. Kiranya masalahnya macam kat tidur kamu kan, selalunya tak ada pakai yang tiada kepala lah. Okey. Bagi jarum peniti yang mata lalat ni, dia ada macam-macam warna. Dia ada warna biru, warna pink, warna kuning, dia ada macam-macam warna. Jadi fungsi warna ni dia untuk kan bila kita nak semat kat pola tu, dia memberi beza antara fabric kita tu dengan jarum tu lah. Cik, kalau yang ada satu lagi peniti tu kan, yang dia macam kepala dia nipis tu, macam dia bentuk bunga tu. Tapi ada dia lembut sikit pada yang tu. Ya. Susah tak guna? Dia yang tu lagi amat sesuai guna lah, sebab yang tu dia dipanggil jarum langgak lari. Dia bila kita jek pakai jarum tu kan, kita tak payah buang jarum, kita boleh jek atas jarum tu. Kalau macam yang ni, dia kena buang sebab nanti rosak kan? nanti dia akan menyebabkan jarum mesin kita patah lah. Sebab kena jarum yang ni, sebab yang ni dia punya struktur tu besar sikit, kasar. Okey, seterusnya roda surih. Okey, roda surih ni dia mempunyai dua jenis juga, pemegang plastik dan pemegang kayu. Roda surih ni dia mempunyai mata bergerigi kat depan ni. Mata ni dibuat daripada keluli tahan karat. Sebab apa dia buat? Dia diperbuat daripada keluli tahan karat, supaya dia tahan lama. Lagi satu, kenapa kat sini orang buat bergerigi? Kenapa orang tak buat semu yang rata? Dia ada tanda, kita nak buat menanda kan? Kalau dia dekat tanda tajam-tajam tu dekat line. Betul? Lagi satu, dia ni dicipta bergerigi sebab kan kita nak surih dekat kertas minyak atas pola kita tu. Kalau dia guna bentuk yang rata, bulatan ni yang bentuk rata ni, bulatan ni bentuk rata, dia akan mudah merosakkan kertas pola kita tu. Jadi cepat terkoyak. Kalau guna yang ni, dia menyebabkan kertas kita tu lambat terkoyak. Faham tak? Okey. Roda surih ini digunakan, dia mudah bergerak sebab dia beroda. Lepas tu kita just tolak je ikut basi. Macam contohnya kita akan guna ni untuk basi, nak tanda basi pada pola kita lah, kat kain kan. Kita akan guna benda ni lah. Lagi satu, kita gunakan benda ni dekat kita nak surih dat. Tahu tak dat tu apa? Dat tu macam pelik yang kat depan ni, yang nak bagi kita nak buat cutting kan. Jadi kalau kita nak jig benda tu, kita kena surih. Buat tanda. Kita nak tanda kan. Kalau kita tak tanda, mesti kita tak tahu kan kat mana nak jig kan. Jadi kita kena tanda lah. Bila kita nak tanda, kita akan guna benda ni. Benda ni dia fungsi sangat penting lah dalam nak menghasilkan baju kalau nak buat dat ni. Okey. Cik, kan kita buat tanda kan? Adakah kita cek dekat atas tanda tu ataupun kita ambil benda ni? Okey, benda ni dia ditanda, lepas tu kita akan cek atas ni. Atas lah yang kita tanda tu. Kerana kita just ikut bentuk yang kita tanda menggunakan benda ni lah. Cek terus tu lah. Dia tulis saja, dia tak ada kena besarkan, kecilkan, tak payah. Dia just kena cek atas tulis saja. Okey. Roda surih ini dia digunakan bersamaan kertas karbon. Kertas karbon ni kertas yang kita gunakan untuk tekak
satu benda. Tahu tak kertas tu macam mana? Tak tahu. Ha. Kita nak pilih. Dia kalau tahu salinan tu atas tu kan. ha? Itu di atas dia akan plastik dia akan dekat bawah tu. Betul. Benda ni selalu benda wajib lah untuk nak jadi seorang tailor ni, benda ni wajib. Wajib ada. Sebab benda ni dia satu digunakan untuk nak tanda basi. Kalau kita tak tahu basi baju kita kat mana, sukarlah kalau kita nak jahit kan. Jadi benda ni sangat penting lah. Okey. Seterusnya, bahan multi fabric pakaian koprak. Bahan ialah bahan kimia atau campuran bahan yang membentuk sesuatu objek. Okey, bahan ni bahan yang kita guna dan kita tak boleh nak guna balik. Jadi Habis. benda habis. Tak ada guna dua kali. Okey, yang pertama pola pakaian koprak. Pola pakaian koprak ni dia ukuran badan seorang yang di draft pada kertas perang. Kiranya kita nak buat baju kawan tu, seseorang tu kan, kalau kita nak buat baju seseorang tu, kita kena draft dulu pola ni dekat kertas perang. Sebab kita nak tekapkan dia pada kain. Jadi kita nak buat pola ni, kita kena pakai ukuran badan seseorang tu lah, badan yang kita nak buat baju. Okey. Kertas pola mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian lincin dan kasar. Selalunya kalau kita nak lukis pola, kita akan guna belah kasar, bahagian kasar. Kalau bahagian lincin ni, bila kita nak lukis pun dia bila lincin, apabila pensel kita pun, mata kita pun lincin juga kan. Dia tak berapa nak dekat. Jadi kita selalunya guna belah kasar. Kenapa dia guna dua lapisan? Dia memang dia di depan dan belakang. Kata minyak ni, kata pola ni, dia guna depan dan belakang. Tapi waktu dia berbeza. Okey. Digunakan untuk menekap fabrik. Okey, memang fungsi pola memang dia akan tekap pada fabrik lah. Kalau sekiranya kita buat dekat pola ni salah, pakai ukuran badan seorang tu salah, jadi bila kita dah buat baju pun memang salah lah. Jadi benda ni sangat penting lah. Kalau buat pola ni ada kecil kat punggung ke apa kan, benda ni dia mempengaruhi nak gunting kain. Lepas tu bila dah siap kawan tu pakai pun tak muat. Faham? Okey. Bilangan kepingan pola untuk setiap jenis pakaian adalah berbeza. Contoh kalau baju jaket, dia ada banyak bahagian. Jadi baju jaket ada 6 pieces. Yang ni baju kemeja, ni pola baju kemeja. Jadi dia ada 3 bahagian saja. Kalau baju tidur 2 bahagian. Dia setiap baju yang kita nak hasilkan dia berbeza jumlah kepingan pola ni. Jadi kita kena tahu macam mana design baju tu kita nak buat macam mana. Sebab daripada nak jadikan satu baju tu, kita kena dekat sini memang kena jaga. Kena halusi betul-betul lah dekat sini. Sebab dekat sini lah yang membentukkan selai baju customer kita ataupun orang yang akan pakai baju kita lah. Okey, pola ni juga dia dapat menjimatkan masa. Dia dapat menjimatkan masa seorang tailor tu sebab contohlah kita buat baju dekat dia, lepas tu dia sedap pakai. Benda ni kita boleh simpan, tapi dia just boleh guna dalam 3 kali saja. Lepas tu kalau dia main tempoh lagi, dia kata dia sedap pakai baju tu. Jadi benda ni kita just boleh guna balik. Jadi benda tu dapat menjimatkan masa. Faham? Okey. Seterusnya, kapur tukang jahit. Okey. Kapur tukang jahit ni digunakan untuk membuat basi pada fabrik. Selalunya kita buat proses alih tanda basi. Selalunya orang guna juga kapur tukang jahit. Kapur tukang jahit ni dia
Ni dia bentuk 3 segi. Nampak tak? Nampak. Okey. Dia berbuncuk. Berbuncuk dia bentuk berbuncuk ni dia memudahkan tailor gunalah sebab nak tanda. Kalau benda tu tak ada buncuk, maksudnya sukar benda tu kita nak tanda kan. Lepas tu bila tanda pun kemungkinan fabrik kita akan lari sebab benda tu mungkin lebar atau bulat kan. Jadi benda tu sukar. Seterusnya dapur tukang jahit ni dia mempunyai macam-macam warna. Contohnya warna biru, warna merah, warna kuning, warna putih. Jadi kita kena pilih color tukang jahit, color dapur tukang jahit ni mengikut kesesuaian fabrik kita. Kan? Warna fabrik. Warna fabrik. Kalau contoh warna fabrik warna merah. Jadi kita janganlah ambil kapur warna merah. Tak nampak ke? Tak nampak kan? Kita ambil lah kapur warna putih atau sebagainya kan. Tapi jangan ambil warna yang sama. Sebab kalau tidak sia-sia je kita tanda tapi kita tak nampak benda tu. Okey? Okey. Seterusnya kertas karbon. Okey, kertas karbon ni digunakan untuk melengkap basi. Macam saya cakap tadi lah, dia digunakan dengan roda suris tadi untuk tekak basi. Kertas karbon ni dia besar dia saiz A4 saja. Dan dia mempunyai dua permukaan, iaitu permukaan yang kasar dan lincin. Jadi kalau kita nak tekak benda tu, kita nak ambil kita punya tanda tu, bentuk yang kita nak tu, kita kena pastikan belah kasar tu duduk atas. Contoh kalau kita nak suris kan, nak suris, jadi kita kena letak benda yang belah mana yang kita nak tanda tu belah kasar tu. Sebab belah kasar ni yang akan melekatkan design yang kita nak tu. Sebab belah licin dia tak berfungsi pun. Okey. Kertas karbon ni mempunyai 5 warna juga, iaitu warna biru, warna kuning, warna hijau, warna merah dan warna putih. Fungsi dia sama macam kapur tadi. Dia bermain peranan dalam nak buat basi. Kalau nak buat basi, kalau kita guna warna kain yang sama, tak nampak. Jadi kita kena pilih warna yang bertentangan dengan dia lah. Warna yang terang dengan dia ataupun yang bulat. Jadi warna pemilihan warna yang kita nak ni bukan warna sama dengan fabrik. Okey, faham? Ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya akan edarkan kertas penerangan. Okey. Baca kertas penerangan tu dengan teliti dan faham. Saya bagi masa kat kamu 1 minit lah baca kertas tu. Kalau tak faham, tanya. Kalau tak ada soalan, saya tanya kamu. Ada soalan? Tak ada. Okey. Habis dah. Habis dah? Dah. Okey, kalau macam tu, saya nak tanya kamu soalan. Kalau kamu tak ada soalan, saya nak tanya kamu soalan lah. Boleh. Sedia? Sedia. Ulang. Okey. Berikan saya jenis peralatan mengunting fabrik pakaian komprat. Gunting fabrik. Lagi? Pemberat. Lagi? Meja pemotong. Betul. Okey. Cara penyepi. Betul? Ada lagi tak? Roda surik.
Betul. Okey. Soalan yang kedua, saya nak tanya kamu bahan-bahan untuk menggunting fabrik pakaian korporat. Kapur. Lagi? Kertas karbon. Lagi? Kapur warna biru. Sekali. Okey. Betul. Jawapan kamu tepat sekali. Okey? Dan ini saya mengesahkanlah bahawa aim kita yang pertama tercapai dan yang kedua pun tercapai. Okey. Seterusnya saya nak kamu simpan kertas penerangan. Saya akan edarkan kertas tugasan. Okey. Semua dah dapat? Dah. Okey. Okey. Kertas tugasan ini bertujuan untuk memantapkan lagi pengetahuan dan kefahaman pelatih. Okey, kertas ini mengandungi dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Soalan berpandukan kertas penerangan. Jadi, kamu dah baca kan kertas penerangan tadi? Ya. Jadi, confirm lah kan boleh jawab kertas tugasan ni? Confirm. Okey. Boleh. Kalau gitu, saya bagi masa kat kamu 3 minit untuk jawab kertas tugasan. Okey, selesai jawab? Dah. Pasti dia mau selesai. Hati kenapa meniru? Okey, kata saya kutip kertas kamu. Okey. Bagi saya masa untuk semak secara rawak. Boleh. Boleh. Okey. Saya dapati 80% daripada kamu dapat menjawab dengan baik. Jadi tepuk tangan. 80. Sikit sangat. Okey. Awak betul. Sepanjang pembelajaran kita pada hari ini, saya dapati kamu semua memberi kerjasama yang baik, mendengar segala literan saya iaitu dan pengursian saya pada hari ini. Jadi saya nak ingatkan kamu tajuk yang akan datang iaitu tajuk keperluan fiktif. Keperluan fiktif. Jadi saya nak kamu semua balik pergi buat revision, search dekat Google pasal keperluan fiktif ni. Jadi apabila saya tanya dalam kelas, kamu dah dapat tahu macam mana keperluan tu, apa dia, bahan apa yang nak guna. Okey? Baik, Cik. Okey. Jadi saya rasa setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Saya sudahi dengan
Lafaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada. Aku tak ingat kok.